Malaysiaku, semarakkan jiwa ragamu. Hitam kuning, kebanggaanku, selamanya kau di hatiku. Juanglah Malaysiaku, semarakkan jiwa ragamu. Hitam kuning, kebanggaanku, selamanya kau di hatiku. Dan bersama saya ialah bekas pemain kebangsaan Aslam Misrun. Jadi Azlan, berdasarkan kepada ranking remaja dunia, Malaysia 8 dan pasukan New Zealand di ranking ke-13. Apakah tekanan kita sebagai tuan rumah ada lebih tinggi berbanding dengan New Zealand? Sudah pasti tekanan itu ada, namun kita mengharapkan pasukan negara bermain beraksi pada malam ini dengan baik supaya mereka dapat mengatasi pasukan New Zealand untuk untuk memperolehi 3 mata penting dalam perlawanan pertama mereka pada kejohanan kali ini. Jadi selain India, Malaysia adalah pasukan kedua terbaik berdasarkan ranking dunia semasa, manakala Pakistan diri kedudukan ke-12, satu anak tangga di hadapan pasukan New Zealand di ranking ke-13. Jadi itulah kedudukan 4 pasukan dalam kumpulan B yang menyaksikan ramai memilih India dan juga Pakistan antara pasukan yang perlu diberikan perhatian. Tetapi harus diingat, Malaysia juga merupakan kedudukan terbaik selepas kita melakukan beberapa persediaan tour di Australia, begitu juga dengan di jelajah Eropah, untuk memastikan kita sebagai tuan rumah kejohanan remaja dunia selepas ini yang lebih penting. Dan ini adalah satu prospek bagus untuk Malaysia menajamkan skill dan juga corak permainan bagi memastikan kita mampu untuk melangkah ke peringkat separuh akhir. Jika berjaya, bermakna harapan dan juga program yang diletakkan kepada pemain muda ini adalah tepat untuk musim ini. Ya, sudah pasti dengan persiapan rapi yang berjaya dilakukan oleh coach kita Amir Rahim, di mana tempoh yang agak panjang setahun untuk memastikan persiapan ini berjaya menyediakan satu pasukan remaja kita yang mantap untuk beraksi di pentas antarabangsa. Jadi inilah senarai 11 permulaan untuk Australia dan untuk New Zealand, di mana mereka menggunakan formasi 4-3-3 dengan back four mereka diterajui oleh Benjamin Cullen yang merupakan kapten pasukan, dibantu Luke Aldred, begitu juga dengan Andian Fraser dan juga Matthew Wilson. Manakala bahagian tengah diterajui oleh Patrick Watt, pemain yang harus diberikan perhatian oleh bahagian enjin Malaysia, diikuti James Hickson dan juga Ryan Parr. Jadi tolak mula telah pun dimulakan dengan Malaysia menyerang dari sebelah kiri ke kanan, manakala bagi skuad backstick pula dari sebelah kanan ke kiri. Serba hitam untuk New Zealand, dan Malaysia menggunakan jersey yang lebih terang bagi memastikan kita mendapatkan tekanan dan juga kita mengharapkan corak permainan pantas di awal permainan untuk berikan tekanan demi tekanan dan juga menggunakan setiap peluang serta penetration bagi memastikan jaringan pertama mampu dihasilkan. Namun begitu, satu turnover untuk New Zealand. Dengan pemain di bahagian tengah, kita melihat bagaimana mereka terus cuba untuk mengungguli bahagian yang memerlukan kesinambungan dari pertahanan dan juga pemain hadapan bagi digembling dan juga mendapatkan satu corak serangan yang lancar dari bahagian bawah hinggalah ke bahagian hadapan. Ya, apa dilakukan oleh pasukan negara kita selain melakukan high press ataupun man-to-man pressure, mereka harus berwaspada untuk pastikan struktur di dalam pertahanan kita sentiasa dalam well organised untuk memastikan counter attack ataupun serangan-serangan balas yang cuba dilakukan oleh pasukan New Zealand dapat dipatahkan dengan cepat. Sambil itu Matthew Wilson ke belakang untuk Aiden Fraser. Terus saja ke kawasan 25 Malaysia. Satu sedikit kealpaan dari pemain nombor 2 negara, Khairul Norizam, yang harus menampan dengan lebih kemas kerana terdapat seorang pemain New Zealand yang berada di belakangnya yang mungkin boleh memberikan kejutan kepada pertahanan Malaysia.
Advantage untuk New Zealand. Mereka memiliki free hit dalam kawasan sendiri. Sambil Malaysia terus cuba untuk menutup setiap ruang yang dimiliki. Dari pemain-pemain lawan melakukan hantaran ke depan. Jadi sambil itu pintasan yang berjaya dihasilkan tadi oleh Wan Muhammad Najmi untuk merencatkan hasrat New Zealand bagi menguji penjaga gawang Malaysia Rafaizul Muhammad Sani. Dari sebelah kanan, New Zealand mengatur gerak sambil mereka cuba buka ruang di sebelah kiri. Terus saja diberikan untuk last man mereka, Aiden Fraser. Sambil Luke Alfred buat kesinambungan di bahagian tengah sambil bahaya untuk Malaysia. Namun pukulan sudut panjang yang diberikan kepada New Zealand. Patrick Ward, pemain nombor 9, antara pemain yang pastinya menjadi nadi di bahagian tengah untuk New Zealand. Itulah yang perlu diawasi oleh Afriko. Begitu juga dengan Danish Aiman serta Khairul Norizam. New Zealand terus cuba mengasak dari sebelah kiri pintu gol Malaysia. Satu hantaran ke depan, bahaya untuk Malaysia. Namun Rafaizul lebih bersedia untuk menyepak keluar dari kawasan berbahaya. Ya, pasukan negara, pemain-pemain pasukan negara perlu settle down dalam perlawanan ini dengan secepat mungkin untuk memastikan mereka dapat mengawal tempo perlawanan pada hari ini. Stick check dari pemain Malaysia yang dipersalahkan adalah Rico. Kita lihat ini peluang terbaik untuk New Zealand. Satu set piece. Tapi mujur Rafaizul lebih bersedia dan alert dengan tindakan pemain lawan. New Zealand cuba melancarkan serangan lebih tersusun. Tetapi kesemua pemain Malaysia mempertahankan kawasan sendiri. Belakang ke belakang semula. Aldred ke belakang dan seterusnya di bahagian tengah. Ryan Parr berjaya untuk mengatasi 2-3 pemain negara. Satu tampanan yang berikan pukul 16 untuk Malaysia. Jadi New Zealand lebih gemar menggunakan square pass bagi memastikan mereka menguasai permainan. Namun begitu persoalan apakah respon yang akan diberikan oleh anak-anak buah Amin Rahim, khususnya Faris Harizan yang bertindak sebagai kapten dengan 17 cap, antara pemain yang berpengalaman dalam skuad remaja ini. Slap shot, tapi terus saja kepada pemain lawan. Bahaya untuk Malaysia. Namun begitu tidak ramai pemain New Zealand ada dalam kawasan D. Pertahanan Malaysia harus berwaspada. Namun begitu ada sentuhan dari kayu pemain Malaysia yang dipersalahkan pemain nombor 5 negara, kapten pasukan, memberikan pukulan sudut penalti yang pertama untuk New Zealand. Jadi bagi New Zealand, mereka pasti akan menggunakan flicker utama mereka, Jonty Elms dan juga Luke Aldred. Coslet ataupun Aldred yang bersedia sekarang ini. Dari Aldred, satu dan jaringan dari Aldred. Luke Aldred, pemain nombor 14, berjaya untuk menewaskan penjaga gawang Malaysia. Satu kualiti flick yang baik yang dilakukan oleh flicker pasukan New Zealand yang berjaya menewaskan penjaga gol kita di sebelah kanan. Jaringan mesti pukulan sudut penalti bagi membolehkan New Zealand mendapatkan jaringan pendahuluan pada minit ke-10. Pada minit ke-5,
dalam perlawanan di suku yang pertama ini. Kita mengharapkan respon yang lebih tersusun dari rantaian corak serangan Malaysia. Hilaf of defense yang akan dilakukan. Faris Harizan bertindak sebagai sweeper, pemain terakhir, pertahanan terakhir. George Eswaran yang gagal untuk menampal dengan lebih kemas. Pintasan untuk New Zealand. Satu serangan pantas yang cuba mereka lancarkan. Dua pemain mereka berada dalam kawasan di Malaysia. Namun mujur pantas tindakan yang dilakukan oleh Azmil untuk merampas mula kawalan bola. Sekali lagi turnover, bahaya untuk negara. Namun begitu advantage untuk Malaysia. Malaysia dihadiahkan free hit dalam kawasan 25 mereka. Pemain-pemain pertahanan kita perlu lebih sabar untuk melakukan hantaran-hantaran ke hadapan dan tidak perlu tergopoh-gapoh untuk melakukan hantaran panjang. Mereka perlu bermain sebagai satu pasukan, melakukan hantaran pendek dahulu sebelum melakukan hantaran-hantaran panjang ke hadapan. Kita melihat bagaimana pemain-pemain New Zealand sentiasa saja merantai setiap pemain Malaysia. Malaysia diberikan free hit dalam kawasan 25 New Zealand. Baik untuk Malaysia, namun begitu Malaysia diberikan penalty stroke. Advantage untuk skuad negara bagi mendapatkan jaringan penyamaan. Satu keputusan yang tepat dilakukan oleh pengadil pada perlawanan pada malam ini, di mana ada tolakan di situ yang dilakukan oleh pertahanan pemain New Zealand. Jadi penalty stroke yang pertama dalam kejuaraan ini untuk Malaysia. Kapten pasukan Faris Harizan yang diberikan tugas untuk menyempurnakannya. 1 lawan 1 antara Faris Harizan dan juga Luke Eames. Untuk Malaysia, Faris Harizan mudah. Penjaga gol keluar di sebelah kiri, tetapi tolakan di sebelah kanan dilakukan oleh Faris Harizan. Ya, satu tolakan yang bijak dilakukan against direction goalkeeper. Jaringan pada minit yang ke-7 untuk Malaysia berjaya mengikat kedudukan 1-1 sekarang ini. Namun begitu, apakah tindakan balas yang dilakukan oleh anak-anak buah Aaron Ford bagi memastikan mereka terus mendahului Malaysia? Mereka marah sekali lagi dari sebelah kanan Malaysia. Di free hit untuk New Zealand. Transfer play dari sebelah kanan pintu gol Malaysia ke sebelah kiri. Namun begitu, kita melihat bagaimana Syafiq Iqmal yang cuba melakukan challenge. Kembali penguasaan Malaysia selepas jaringan penyamaan dari kapten pasukan. Satu respon pantas yang sememangnya akan memberikan semangat juang yang lebih tinggi untuk Malaysia. Bagi Young Tigers, berikan tekanan sambil intercept ataupun pintasan dari pemain New Zealand merencatkan sedikit corak serangan Malaysia. Azmil pada Najmi. Sekali lagi turnover untuk pasukan lawan, menguasai semula kawalan bola. New Zealand pula cuba untuk menggerakkan sesuatu. Muncul tampanan yang kurang cermat seperti tadi dari Aldred. Jaring gol pertama dalam perlawanan ini. Melepaskan peluang untuk terus
memberikan ancaman kepada pintu gol Malaysia. Wan Muhammad Najmi lakukan imbasan ke depan. Tidak ada ruang yang diberikan, dibuka oleh rakan-rakan. Namun begitu ada tolakan dari James Hickson. Olehkan Malaysia diberikan pukulan bebas di dalam kawasan lawan. Satu lagi peluang yang terlepas untuk Young Tigers. Kita mengharapkan susunan rancangan mereka untuk menguji ataupun melakukan drive dalam kawasan D akan lebih sempurna selepas ini. Ya, itu yang kita mahu, di mana kita mengharapkan pemain-pemain penyerang kita supaya lebih bersedia untuk menerima hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pertahanan ataupun pemain tengah kita. Tampanan yang kurang kemas dari Andy Walfian hampir-hampir memberikan peluang kepada New Zealand, tapi dua pemain Malaysia sedia melakukan cover up untuk mengurangkan masa kesilapan individu dalam sewaktu kita bertahan. Rico, peluang terbaik Malaysia sekarang ini. Kesemua pemain New Zealand mempertahankan kawasan mereka. Ya, setakat ini saya lihat ini yang menyukarkan pasukan negara kita untuk menggerakkan bola ke hadapan, di mana struktur pertahanan defend New Zealand agak baik pada perlawanan hari ini. Tapi shape itu perlu diatasi terlebih dahulu. Peluang terbaik sekarang ini masuk dalam kawasan 25. Malaysia terpaksa merencanakan semula dari kawasan sendiri. Faris. Satu lagi salah faham yang berikan kelebihan untuk New Zealand kembali menguji kubu Malaysia. Baik tindakan dari Faris Harizan. Lakukan jab bagi memastikan mereka terpaksa bermula dari kawasan garisan 25. Satu drive. Masih lagi dalam kawasan permainan dan terkena kaki pemain Malaysia, pemain nombor 3 Wan Muhammad Najmi, membolehkan New Zealand diberikan pukulan sudut penalti. Satu clearance yang boleh dikatakan berbahaya, terkena lutut pemain penyerang pasukan New Zealand, itu yang dipersalahkan oleh pengadil. Faizul tewas sekali sebelum ini. Bersih pukulan sudut penalti. Yang kedua untuk New Zealand di suku yang pertama ini. Individu yang sama, namun Rafaizul lebih bersedia. Masih lagi bahaya untuk Malaysia. Pun begitu terselamat gawang Malaysia sekali lagi. Satu tindakan yang tangkas dari Rafaizul Muhammad Sani. Ya, satu flick yang cuba dilakukan oleh flicker dibias oleh first runner. Maknanya first runner pasukan negara kita berlari dengan baik, berjaya menutup ruang untuk flicker New Zealand melakukan flick yang terbaik ke arah angle yang dimahukan. Begitu New Zealand masih lagi terus mengancam kubu Malaysia. New Zealand terus melancarkan serangan. Masuk dalam kawasan skuad negara. Namun dalam kawasan yang lebih berbahaya selepas ni, kawasan D yang perlu diberikan perhatian khusus. Namun pintasan. Sekali lagi tolakan bola dalam kawasan tengah ke kawasan tengah. Berjaya dipintas oleh pemain nombor 9 New Zealand, Patrick Ward. Ward semula.
Ke belakang untuk Benjamin. Long corner untuk New Zealand. Ada blocking dan seterusnya free hit di luar kawasan D. Tanah Malaysia harus lebih berwaspada kerana pergerakan New Zealand lebih baik di awal permainan ini. Jadi dari baseline, serangan yang cuba dilancarkan menjadi pintas. Satu serangan pantas, tapi tidak ada pemain-pemain Malaysia dalam kawasan 25. Ia akan merencatkan sedikit serangan balas. Advantage untuk New Zealand. Kembali semula dalam kawalan Malaysia. Azmil yang berjaya merampas penguasaan pasukan lawan. Sekali lagi hantaran yang kurang cermat. Gagal ditempan dengan lebih sempurna oleh Ahmad Suhaimi Kamarudin. Bahaya sekali lagi untuk Malaysia. Apakah penalti corner? Kerana kesilapan mengait kayu hoki pemain lawan. Ya, satu kesilapan yang mudah saya rasa oleh pertahanan pasukan negara kerana mereka gagal untuk melakukan marking yang ketat terhadap pemain-pemain penyerang pasukan New Zealand yang membolehkan satu hantaran yang berjaya di target oleh target man mereka untuk berjaya mendapatkan bola untuk mencari satu keadaan yang berbahaya di dalam kawasan D sebentar tadi. Sudah penalti yang ketiga untuk New Zealand. Bagaimana peluang kali ini? Koslet bersedia. Namun begitu Koslet untuk New Zealand dan jaringan dari Koslet. Pemain nombor 8 Scott Koslet berjaya meletakkan New Zealand kembali di depan. Ya, satu flick yang cantik rendah di sebelah kanan penjaga gol pasukan Malaysia yang gagal ditampan dengan kemas untuk menjadikan gol yang kedua untuk pasukan New Zealand. Jaringan pada minit ke-14 membolehkan New Zealand kembali semula di depan dengan 2-1 sekarang ini. Dua PC dan juga satu penalti stroke. Ada 3 jaringan yang terhasil hingga setakat ini. Memaksa Malaysia kembali semula mendaki untuk menyamakan kedudukan. Jadi berakhir untuk 15 minit yang pertama. Sedikit kelebihan untuk Black Stick di suku yang pertama ini. Namun begitu corak pemain Malaysia, tidak ada urgensi, tidak ada gerakan yang boleh menyukarkan benteng pertahanan. Betul, saya setuju. Ini yang kita risau kerana pasukan negara masih lagi belum settle down untuk perlawanan pada hari ini, di mana kita dapat lihat pasukan New Zealand berjaya mengawal tempo perlawanan pada hari ini dan mereka punya pergerakan lebih baik berbanding dengan pasukan kita. Antara flicker terbaik dari Syabi Irfan, agak lewat sedikit. Namun begitu peluang terbaik Malaysia sekali lagi. Penjaga gol telah pun merebahkan badannya. Sampai itu Malaysia diberikan long corner di garisan 25. Namun begitu satu serangan pantas namun mujur. Tampanan yang lebih kemas gagal dilakukan oleh Sam Lins. Apapun Azmil Muizzuddin lebih bersedia untuk melakukan larian yang sama bagi mempertahankan kubu Malaysia.
Ya, kita gagal untuk memanfaatkan pukulan sudut penalti kita yang pertama untuk membuahkan jaringan. Itu yang bagi saya merugikan kerana kita dapat lihat Trapper sekali lagi gagal untuk melakukan tampanan dengan baik. Jadi masih lagi dalam kawasan D, peluang untuk Malaysia. Satu percubaan namun ada kesinambungan dari rakan di bahagian khususnya pemain nombor 12 Malaysia, Syamir Irfan, yang cuba menyambung atau melakukan flick, namun sedikit tersasar di sebelah kanan pintu gol pasukan New Zealand. Kita melihat bagaimana Akhirullah gagal untuk menampan tadi. Peluang untuk New Zealand, satu percubaan terus namun mujur. Rafaizul lebih bersedia untuk berdepan dengan seorang lagi pemain New Zealand yang berada di depannya. Dan kita dapat lihat satu percubaan di mana dua pemain pasukan New Zealand gagal dikawal. Advantage untuk Malaysia dalam perebutan bola di udara. Sekali lagi Rafaizul cemerlang untuk melakukan tampanan. Jadi peluang terbaik Malaysia untuk mencipta serangan sekarang ini. Satu tampanan dari Syamir Rizmi. Syamir Rizmi yang dipersalahkan. Beliau akan dilayankan kad hijau. Jadi Malaysia kehilangan seorang pemain dalam tempoh 2 minit selepas ini. Satu kesalahan yang tidak sepatutnya yang dilakukan oleh pemain penyerang kita kerana kita tidak perlu untuk beraksi 10 orang. Syamir Samsul yang akan berada di Simbin dalam tempoh 2 minit. Layangan kad amaran yang pertama dalam perlawanan ini. Rico cuba mengawal di bahagian tengah, tapi tidak ada sokongan dari rakan di bahagian hadapan untuk ke ruang. Dan pintasan peluang sekarang ini untuk Daniel Thor. Ujur gerakan yang gagal dibaca dengan lebih kemas antara Joshua Irwin, pemain nombor 7. Ya, kita tidak perlu bermain di kawasan tengah padang kerana sudah pasti pocket press akan dilakukan oleh pasukan pemain-pemain pasukan New Zealand, di mana mereka ingin menang secepat mungkin bola untuk melakukan counter attack terhadap pasukan kita. Joshua Irwin sekali lagi dari kawasan sebelah kanan pintu gol Malaysia. Pukul 16 lepas sentuhan terakhir adalah pemain New Zealand. Hantaran dari Eden Becks. Silapan yang dilakukan seperti tadi oleh Ahmad Suhaimi. Rico dipersalahkan. Joshua Irwin untuk New Zealand. Ke belakang Patrick Ward. Tidak ada ruang kerana dua pemain Malaysia yang terus menekannya. T-point, bahaya untuk Malaysia. Namun Malaysia diberikan pukulan bebas di luar kawasan D. Faris. Sekali gerakan dari Ahmad Suhaimi. Paksa ke belakang. Asmir untuk Faris. Satu skop tinggi. Pemain New Zealand dipersalahkan. Dan harus memberikan peluang untuk tampanan yang lebih baik dilakukan oleh Khairul Nurizam. Satu slap shot yang terus ditampan dari usaha Ahmad Suhaimi Kamarudin. Suhaimi sekali lagi untuk Wan Najmi. Jadi bahagian tengah sekali lagi. Satu blocking yang baik. Bolehkah serangan pantas dilakukan oleh New Zealand? Peluang lebih terbuka dan mujur.
Satu tampanan yang terlalu kuat ke depan dari Denethor. Jadi New Zealand lebih menguasai permainan ini dengan serangan yang lebih baik. Malaysia masih lagi bergelut untuk memecahkan shape dan juga corak permainan. Anak-anak buah Aaron Ford. Empire oleh Egwesen memberikan free hit untuk New Zealand. Pantas diambil. 5 pemain Malaysia berada di kawasan D. Kesilapan dari tolakan Jordan Witterson. Ya, pemain negara perlu lebih bijak untuk melakukan hantaran kepada rakan sepasukan, di mana sekiranya hantaran yang cuba dilakukan tidak betul 100% jelas untuk mereka perlu menukar arah untuk memastikan shape pasukan New Zealand berjaya dipecahkan. Najmi. Syafiq Iqmal. Tolak semula kepada Najmi. Sekali lagi tolakan yang terus saja berada berhampiran ataupun lebih rapat. Peluang untuk Malaysia. Namun stick check dan bukan sudah penalti yang kedua untuk Malaysia. Satu tampanan oleh pertahanan New Zealand yang terkena back stick kayu beliau. Jadi peluang buat kali kedua. Kita melihat kapten pasukan Faris Harizan. Yang pastinya hikmatnya akan digunakan selain Syami Irfan yang turut bersedia di luar kawasan D. Faris di sebelah kiri, di sebelah kanan adalah Syami Irfan. Dari Faris Harizan, bagaimana kali ini? Dan jaringan Faris Harizan menyamakan kedudukan jaringan kedua pribadinya dalam perlawanan ini. Selepas penalty stroke untuk jaringan penyamaan yang pertama. Ya, satu flick bawah yang mudah berjaya menewaskan penjaga gol di celah-celah kaki untuk menjaringkan gol yang kedua untuk pasukan negara. Saya rasa ini adalah gol yang penting untuk perlawanan pada hari ini untuk membangkitkan semangat anak-anak muda kita. Satu jaringan pada minit ke-29 untuk Malaysia kembali mengikat kedudukan buat kali yang kedua. 2-2 sekarang ini. Sebelum percaturan di separuh masa yang kedua. Satu jaringan pembakar semangat. Kita mengharapkan separuh masa kedua corak serangan Malaysia berubah sama sekali. Dan New Zealand dalam rasanya minit ke-24 jaringan yang dihasilkan sebentar tadi untuk Malaysia mengikat kedudukan. Jadi hampir 6 minit peluang terakhir untuk kedua pasukan mendapatkan jaringan yang ketiga. Yang keras dilakukan oleh Syami Irfan, cukup bersungguh untuk merampas mula bola dari kawalan pemain lawan. Kawalan bebas dalam kawasan 25. Bola 16 untuk Malaysia ataupun long corner selepas ada sentuhan terakhir dari pemain negara. Satu blocking yang baik seketika. Faris cuba melakukan challenge. Baik tackle dan seterusnya Faris Harizan untuk melancarkan serangan balas, tapi tidak ada sokongan dari rakan-rakan di depan. Faris Harizan berjaya memperdaya seorang kali pemain kedua, berjaya untuk merampas mula kawalan bola. Sementara itu sekeras dan peluang terbaik sekarang ini kita melihat bagaimana Syamil Samsul untuk Syami Irfan.
Tapi Syami gagal untuk melepasi pertahanan pasukan Black Stick sebentar tadi. Sam Lins ke depan. Satu tackle yang penting yang dilakukan sebentar tadi oleh Andi Wafian. Long corner buat New Zealand. Afriko cuba melakukan jab, namun tidak ada peluang diberikan. Coslet ke arah serangan New Zealand, bola terkena kaki. Jadi pukulan bebas untuk Malaysia. Azmil yang akan melakukan pukulan. Azmil Muizzuddin, cap ke-13-nya dengan skuad remaja kebangsaan. Faris, dua jaringan pribadinya membolehkan Malaysia menyamakan kedudukan sebanyak 2 kali. Satu tampanan biasan yang cuba membuka ruang pada Syamir Irfan, namun begitu kita melihat bagaimana peluang yang dimiliki oleh Syamir Samsul untuk meneruskan gerakan itu, tidak kesampaian. Aiden Fraser kepada kapten pasukan Benjamin Kulhan. Joshua Arwin. Advantage untuk Malaysia. Yang dipersalahkan sebentar tadi adalah Aiden Becks. Pemain-pemain kita perlu tingkatkan lagi tempo permainan kerana sekiranya mereka inginkan mencipta peluang untuk pasukan, mereka sudah pasti akan melakukan serangan-serangan yang laju. Jadi serangan balas untuk New Zealand masuk dalam kawasan D. Bahaya, namun begitu berjaya diselamatkan oleh benteng negara. Joshua Arwin terpaksa ke belakang untuk Matthew Wilson. Aiden Fraser. Malaysia menghadiahkan pukulan sudut penalti yang keempat untuk New Zealand. Ya, pengadil menyalahkan pertahanan pasukan negara kerana dengan sengaja memukul kayu pemain penyerang pasukan New Zealand di dalam kawasan D. Jadi kita mengharapkan Rafaizul dapat membaca flicker tolakan dari flicker New Zealand. Luke Aldred bersedia bersama dengan Jyoti Erms. Dari Jyoti Erms dan tersasar di sebelah kanan pintu gol Malaysia. Baik serangan pantas untuk negara. Josh Iswaran ke depan, dibantu oleh Syamir Rizmi. Dari kawasan luar dalam kawasan D, peluang untuk Malaysia cuba mencari kaki pemain lawan. Cuba dibantu seperti tadi oleh Syamir Rizmi. Ada tolakan ke atas Rico, namun begitu Malaysia diberikan long corner di gaisan 25 pasukan New Zealand. Syamir Rizmi, kita melihat bagaimana Adam Ashraf lepas. Jadi ada seorang pemain New Zealand berada di depan sekarang ini. Namun begitu ada sentuhan dari pemain Malaysia ketika bertahan dalam kawasan D. Ada biasan dan seterusnya menyelamatkan pintu gol Malaysia dari terus diuji. New Zealand terus menguasai permainan. Tempo yang mereka tetapkan memaksa anak buah Amir Rahim mengikut tempo yang ditetapkan oleh New Zealand.
Begitu tampanan yang tidak tepat membolehkan pukul 16 buat Malaysia. Menjelang kurang 25 saat yang terakhir ini untuk melengkapkan separuh masa yang pertama. Jadi peluang 15 saat yang terakhir. Dasarkan kepada pergerakan satu hantaran jauh. Dan peluang untuk Malaysia dalam kawasan D. Satu reverse hit, namun berjaya untuk ditampan oleh Luke Eames. Baki menidakkan peluang terakhir Malaysia mendapatkan jaringan awal yang pertama di separuh masa yang pertama ini. Jadi kedua-dua pasukan sekarang ini diikat dengan 4 gol yang terhasil sepanjang 30 minit permainan. Jaringan ataupun setidak-tidaknya melakukan memberi pukulan sudut penalti kepada pasukan dengan seberapa banyak mungkin. Saya melihat tadi Rico ada beberapa kali beliau cuba mengawal di bahagian tengah tapi tidak ada support dari Khairul Nurizam. Begitu juga dengan Danish Aiman. Sambil peluang untuk Malaysia. Kita melihat bagaimana oleh Eggerson. Keputusan yang pastinya tidak digemari. Ya, satu tampanan yang berjaya dilakukan oleh pemain penegara, namun rebound daripada penjaga gol itu yang dikatakan berbahaya untuk menghadiahkan pukulan sudut penalti. Namun tiada pemain-pemain pertahanan pasukan New Zealand di kawasan pemain kita. Satu pintasan yang dapat dilakukan oleh Syami Irfan. Pastinya banyak antipati yang dikatakan oleh Amir Rahim kepada anak-anak buahnya, kerana kita melihat dalam tempoh 30 minit yang pertama kita membiarkan New Zealand menetapkan tempo permainan ini. Sekali lagi pintasan di bahagian tengah memberikan ruang kepada New Zealand masuk dalam kawasan 25 area Malaysia. Satu hantaran tapi mujur dapat disekat oleh Andy Walfian. Ini yang kita tidak mahu, di mana barisan-barisan pertahanan kita kerap kali melakukan hantaran yang kurang kemas. Satu sepakan gol yang baik dari Rafaizul. Jadi itu gol Malaysia terselamat buat seketika. Pun begitu New Zealand terus mengancam. Bahaya untuk Malaysia. Hantaran ke tengah. Namun itulah jaringan yang disahkan oleh Syabas Ali. Ya, sekali lagi kita dapat lihat kesilapan pemain-pemain pertahanan di mana mereka hanya ball watching apabila keputusan penalty corner yang tidak diberikan oleh pengadil dan play on, di mana di situlah pemain-pemain penyerang pasukan New Zealand berjaya melakukan satu tolakan ke arah gol untuk menghasilkan jaringan yang mudah. Pemain nombor 5 James Hickson yang berjaya melakukan tolakan dalam kawasan hot zone tadi di near post. Kawasan yang terbuka untuk kembali meletakkan New Zealand di depan buat kali yang ketiga. Jadi memaksa Malaysia kembali menggandakan asakan dan juga usaha bagi mendapatkan jaringan penyamaan. Tasan dari Kapten pasukan Faris Andy. Faris mula. Ismail ke belakang. Lihat bagaimana pemain-pemain New Zealand begitu berdisiplin dalam bertahan. Tidak memberikan banyak ruang kepada pemain Malaysia melakukan drive ataupun kemaraan. Tiga pemain sambil baik tindakan yang dilakukan seperti tadi oleh George Iswaran.
Peluang untuk Malaysia dalam kawasan 25 New Zealand. Dua pemain Malaysia dalam kawasan D. Tolakan dan penalti corner untuk Malaysia. Ini merupakan PC yang ketiga secara keseluruhan. Dua di separuh masa yang pertama. Satu gerakan 1-2 yang baik yang dilakukan oleh pemain-pemain negara untuk membuahkan pukulan sudut penalti. Blocking dari kapten pasukan Benjamin Coolhen dipersalahkan. Bagi membolehkan Malaysia diberikan peluang pukulan sudut penalti ini. 50% peluang Malaysia di separuh masa yang pertama. Faris sekali lagi bersedia. Double castle dilakukan oleh Malaysia. Dari Faris Harizan, namun begitu terus saja ditampan oleh penjaga gol pasukan New Zealand. Satu peluang terbaik. Ya, satu flick yang baik di mana cuba mencari sebelah kanan penjaga gol, namun penjaga gol lebih bersedia untuk melakukan satu tampanan. Barulah kita melihat ada sedikit urgensi, namun belum cukup untuk mengatasi New Zealand. Apakah akan terhasil 6 jaringan sebagai pada perlawanan pertama dalam kumpulan B ini. Jadi peluang untuk Malaysia. Sayang sekali. Kerana paling hampir di situ adalah Syamir Samsul. Di depan pintu gol, sekadar memerhati. Ya, satu hantaran yang baik yang cuba dilakukan, yang berjaya dilakukan, namun tiada seorang pun pemain negara kita yang berada di far post untuk melakukan biasan. Usaha yang dilakukan oleh Syafiq Iman Daniel tidak ada kesinambungan yang memberikan kelegaan untuk New Zealand. Coslet, long untuk New Zealand. Namun kali ini penjaga gol Malaysia lebih tangkas untuk menolak bola dari kawasan D. Salah faham antara tiga pemain Malaysia. Cuba diselamatkan seperti tadi oleh Adam Ashraf. Dixon untuk New Zealand. Tackle pemain Malaysia yang dipersalahkan. Talent ke belakang sambil kita melihat sekali lagi bagaimana New Zealand cuba menggandakan asakan mendapatkan jaringan yang keempat. Kerana dua kali Malaysia berjaya untuk menyamakan kedudukan, dan jaringan yang keempat pastinya akan mengurangkan sedikit semangat juang yang cuba dimiliki oleh anak bimbingan Amir Rahim. Tidak ada pemain Malaysia dalam kawasan 25, terpaksa menanti seketika. Satu lagi tolakan yang kurang baik dilakukan oleh Khairul Nurizam. Jadi peluang untuk Malaysia kembali menguasai permainan. Azmil Muizuddin. Rico terus saja ke depan. Namun begitu kita melihat bagaimana tampanan yang cuba dilakukan oleh Kamal Mugni. Berjaya dineutralkan oleh pemain New Zealand. Nelson, masih lagi Nelson berdepan dengan Azmil. Namun begitu free hit diberikan di luar kawasan D. Ataupun isyarat adalah penalty corner untuk New Zealand. Ya, satu kesilapan yang dilakukan oleh Azmir kerana melakukan tackling yang kurang cermat.
untuk tackling yang kurang cermat terhadap pemain pasukan New Zealand untuk memberikan penalti corner yang mudah untuk pasukan New Zealand. Ini merupakan PC yang kelima buat New Zealand, yang kedua di separuh masa yang kedua ini. Satu replik terus dan seterusnya peluang kedua yang dipersesiakan oleh Joshua Irwin, pemain nombor 7 ini. Long corner untuk New Zealand. Malaysia terus diancam, namun pintasan yang baik. Rico, 1 lawan 1 sekarang ini. Seorang lagi pemain Malaysia, namun begitu ada tackle yang dilakukan oleh pemain New Zealand, pemain nombor 12 mereka, iaitu Benjamin Cullen, yang berjaya merencatkan serangan palas yang baik untuk Malaysia bagi mendapatkan jaringan penyamaan yang ketiga. Jadi kita terpaksa bermula dari tengah semula. Najmi untuk Azmil. Tolakkan ke depan, masih lagi dikuasai oleh Malaysia. Cuba masuk dalam kawasan D. Jadi penalti corner untuk Malaysia. Ini adalah yang keempat, yang kedua di separuh masa yang kedua. Ya, barisan pemain negara perlu lebih cermat untuk melakukan hantaran-hantaran yang tepat ataupun final pass yang baik untuk pasukan, untuk pastikan mereka dapat melakukan gerakan yang lebih berbahaya untuk pihak lawan. New Zealand melakukan pertukaran penjaga gol. Hayden Ginley yang dimasukkan di separuh masa yang kedua. Satu rotation untuk kedua-dua penjaga gol dilakukan oleh Aaron Ford. Jadi peluang untuk Malaysia. Peluang kali ini jadi injektor yang cuba mendapatkan sentuhan terakhir tadi. Kita melihat bagaimana first dan second runner New Zealand berjaya menutup ruang. Dan satu flick yang cuba dilakukan, low flick, namun berjaya ditampang oleh first runner pasukan New Zealand. Namun tindakan susulan yang dilakukan oleh injektor bagi saya perlu diperbaiki untuk melakukan percubaan yang lebih berbahaya kepada pasukan New Zealand. Syamil Irfan gagal menemui jaringan ataupun jaring pasukan New Zealand seperti tadi. Jadi Malaysia kembali semula bertahan. Satu pintasan yang baik untuk Malaysia. Kamal ke depan. Kita melihat bagaimana bantuan dari Andy. Ke depan semula untuk Syamil Irfan. Namun begitu long corner untuk Malaysia. Andy. Najmi. Terus saja kepada pemain lawan. Jadi peluang untuk New Zealand. Gerakan yang dimulakan oleh Denator, namun dipersalahkan. Dan melihat bagaimana peluang yang dimiliki, tapi bola terkena kaki. Dan sekali lagi kesilapan mudah yang dilakukan oleh pemain pertahanan kita, di mana mereka hanya menunggu bola untuk pastikan mereka berjaya menampan dan melakukan hantaran dan melakukan serangan counter attack. Malaysia cuba merencanakan semula serangan dari tengah terpaksa ke belakang. Cuba mencari Rico, namun begitu baik pintasan, namun backstick. Tampanan dilakukan oleh Ashraf Adam.
Dan New Zealand harus membiarkan ataupun berada kedudukan 5 meter dari tampanan yang dibuat oleh pemain Malaysia seperti tadi. Andy. Dengar arahan dari kamp Malaysia mengharapkan Andy memberikan pilihan di bahagian hadapan, naik lebih tinggi ke atas. Cari Josh. Kembali semula New Zealand mengawal permainan. Perhatikan 4 pemain Malaysia yang cuba untuk merampas bola. Josh tidak berjaya. Advantage untuk Malaysia. Ada pemain New Zealand dipersalahkan seperti tadi. Syaf belakang semula Azmil. Untuk Andy Wolfian. Terus saja ke depan. Baik idea kali ini. Namun begitu 2-3 pemain New Zealand cuba mengepung. Tidak ada bantuan dari rakan-rakan. Komunikasi yang perlu lebih baik dilakukan oleh Young Tigers pada ketika ini apabila berada dalam kawasan 25. Faris. Azmil. Satu slap shot. Namun begitu tampanan dari pemain nombor 12 Benjamin Kulhan memberikan long corner untuk Malaysia. Ya, ini yang kita nampak ketara sangat pemain-pemain penyerang kita tidak ada support ataupun pertolongan daripada rakan-rakan sepasukan untuk melakukan gerakan yang berbahaya di kawasan D. Ini yang kita rasa perlu diperbaiki secepat mungkin untuk memastikan kita dapat mencipta peluang-peluang yang lebih banyak untuk pasukan menjaringkan jaringan. Kurang 2 minit untuk melengkapkan 45 minit suku yang ketiga ini. Mampukah Malaysia menggunakan peluang dan juga baki permainan selepas ini? Faris Harizan, 2 jaringan menjadi hasilkannya. Bola terkena kaki pemain lawan. Free hit di luar kawasan 25 dari Faris Harizan. Andi. Peluang kedua Malaysia. Baik untuk Josh. Bagaimana kali ini bagi Josh? Dan peluang, namun begitu sayang sekali. Penjaga gol Hayden Ganley yang bersedia. Ya, satu percubaan yang terbaik yang dilakukan oleh penyerang pasukan negara, di mana tidak dikawal oleh pertahanan dan melakukan percubaan namun gagal menembusi tepat kepada tiang gol. Syamil Samsul yang menjadi individu terakhir yang cuba menguji Hayden Ganley. Faris. New Zealand dipersalahkan kerana perlu berada 5 meter dari tampanan yang dilakukan oleh Kapten pasukan Malaysia Faris Harizan. 30 saat yang terakhir. Dari baseline baik untuk Malaysia. Peluang kali ini bagaimana? Satu slap shot. Namun begitu ia diselamatkan oleh Hayden Ganley. Jadi ini adalah 10 saat yang terakhir. Turnover untuk New Zealand. Namun 5 saat yang terakhir. Dan kali ini Malaysia ketinggalan untuk melengkapkan suku yang ketiga dengan keputusan 2-3. Tetapi ada 15 minit yang terakhir. Segalanya boleh berlaku, tetapi ia mengharapkan satu magis bagi memastikan ada urgensi dari corak serangan dan juga pergerakan pemain-pemain Malaysia. Jadi tamat suku yang ketiga. Malaysia 2, New Zealand 3. Malaysia akan melakukan tolak mula di suku yang terakhir. Dari Syami Irfan. Kamal. Baik, Malaysia menyerang dari sebelah kanan. Rico turut terlepas. Berjaya merampas mula dari Rico. Tolakan dalam kawasan D. Namun free hit diberikan kepada New Zealand.
Kali ini giliran New Zealand masuk dalam kawasan Malaysia. Iko cuba melakukan challenge. Begitu dibiarkan seperti tadi oleh Kamal Mughni. Bagi membolehkan Malaysia mendapatkan pukulan 16. Ada kekejangan otot yang berlaku ke atas seorang pemain Malaysia. Pemain nombor 5 yang mengalami kecederaan. Kapten pasukan yang perlu diberikan rawatan. Sudah pasti keadaan ini tidak digemari oleh coach terutamanya Amir Rahim kerana beliau merupakan pemain penting untuk pasukan negara setakat ini. Beliau berjaya menjaringkan 2 gol menerusi pukulan sudut penalti dan juga menerusi stroke. Dan mungkin seandainya beliau tidak dapat beraksi semula, satu kerugian ataupun kehilangan yang besar untuk pasukan negara pada perlawanan pada malam ini. Sampai itu editan kapten diberikan kepada Azmil. Yang lebih banyak bertindak sebagai sweeper. Sampai itu perlawanan masih lagi terhenti di awal suku yang terakhir ini. Rawatan di tepi padang adalah berbahaya. Kerana itulah kita melihat bagaimana Empire dari Bangladesh, Syahbaz Ali, arahkan rawatan itu dilakukan di luar padang. Rico berusaha dan seterusnya. Disambut pula peluang untuk Malaysia. Cuba mencari kaki pemain pasukan New Zealand, namun begitu terselamat kawasan di pasukan New Zealand. Andy berjaya melakukan pintasan. Namun begitu layan kad hijau, kad kuning. Jadi peluang untuk Malaysia dalam 5 minit selepas ini. Kapten pasukan Benjamin Kulhan yang memberikan peluang terbaik Malaysia dengan kelebihan seorang pemain, Andy. Ya, keadaan ini perlu dimanfaatkan oleh pemain-pemain negara untuk mencipta peluang dan menghasilkan jaringan untuk pasukan negara menyamakan kedudukan. Andy untuk Shah Suhaimi. Lagi peluang untuk Malaysia cuba mencari kaki di luar kawasan D. Namun begitu pemain Malaysia yang dipersalahkan seperti tadi adalah Ashraf Adam. Ashraf Adam Muhammad Johari, pemain berusia 16 tahun. Cap yang ke-7. Jadi pintasan untuk Rico. Dari Rico. Namun begitu belum cukup kencang untuk menewaskan Kendley. Buat kali yang pertama. Jadi dari baseline, backstick, tampanan dilakukan oleh pemain Malaysia. Tindakan dilakukan oleh Akhirullah seperti tadi. Satu lagi keputusan yang kurang tepat ataupun final decision yang dilakukan oleh pemain negara di mana mereka hendak perlu melakukan percubaan ataupun melakukan hantaran. Ini yang perlu diperkemaskan untuk memastikan kita akan mencipta peluang yang lebih baik untuk pasukan untuk menjaringkan gol. Jadi 5 minit Malaysia berkelebihan dengan seorang pemain. Kita perlu terus memberikan tekanan. Advantage untuk Malaysia yang dimiliki oleh Najmi. Rico ke depan. Tackle dilakukan. Dan kita melihat bagaimana hanya free hit diberikan di luar kawasan D. Apakah ia blocking yang disengajakan ataupun tackle yang disengajakan mengharapkan PC untuk Malaysia?
Ada perbincangan di antara Eggleson dan juga Syahbaz. PC untuk Malaysia. Jadi Syahbaz dapat melihat insiden tersebut dengan sudut yang lebih jelas untuk membantu Empire dari Jerman oleh Eggleson untuk buat keputusan. Jadi inilah peluang terbaik untuk kita menyamakan kedudukan buat kali yang ketiga. Tapi kita kehilangan Faris Harizan. Tugas itu akan diserahkan kepada Syami Irfan. Dan juga Ahmad Suhaimi. Dari Syami Irfan kali ini. Namun begitu terkena kaki. Dan sekali lagi PC untuk Malaysia. First runner pasukan New Zealand, Ryan Parr, yang berjaya untuk ruang dan satu lagi layan kad. Bermakna Malaysia kelebihan selepas ini dalam tempoh kurang 3 minit ataupun 2 minit dengan 2 pemain. Selepas kali kedua, seorang lagi pemain New Zealand dilayan kad hijau selepas kad kuning sebelum ini. Situasi ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemain-pemain negara kita untuk menjaringkan gol penyamaan. Injektor perlu melakukan tolakan yang pantas. Syami atau Suhaimi. Dari Syami dan di sebelah kanan pintu gol melewati tiang gol pasukan New Zealand. Ya, satu percubaan direct flick yang cantik di sebelah kanan tiang gol, namun gagal menembus tepat ke bucur dalam gol. Advantage diberikan kepada Azmil, namun begitu tolakan terus saja kepada pemain lawan. Diteruskan peluang untuk Malaysia dan sekali lagi ada tolakan. Namun begitu pemain Malaysia yang dipersalahkan adalah Syamir Samsul. Azmil, advantage untuk New Zealand. Gerakan yang diteruskan oleh Daniel Thor. Masih lagi Daniel Thor. Bantuan diberikan oleh Wilson. Sempat melihat di kawasan D. Andy, challenge cuba lakukan. Rico cuba membantu. Namun begitu terselamat seketika pintu gol Malaysia. Tolakan dari Ashraf. Rico terus saja ke depan untuk Syamir Samsul. Bantuan terus diberikan, lari tanpa bola dari Suhaimi. Namun begitu sedikit salah faham dan juga kelewatan dari lari yang dilakukan oleh Ahmad Suhaimi Kamarudin. Azmil kepada Andy. Ashraf dia menanti, tapi tengah yang menjadi laluan untuk Najmi. Dari bahagian sebelah kiri, Ahmad Suhaimi Kamarudin sekali lagi digunakan. Ruang untuk Irfan. Namun begitu long corner untuk Malaysia. Jadi ketika ini Malaysia menggandakan asakan dan juga tempo permainan. Suhaimi ke tengah dan penisi corner untuk Malaysia. Jadi rentetan peluang yang dimiliki. Satu hantaran yang deras dan tepat ke dalam kawasan hot area di New Zealand yang membuat terkena kaki pemain pertahanan pasukan New Zealand yang memberikan penalty corner untuk pasukan negara kita. Jadi mungkin kita memerlukan satu set piece yang berbeza. Tolakan yang akan dibuat oleh Wan Muhammad Najmi. Ahmad Zaib bertindak sebagai injektor.
Rico akan menjadi trapper untuk Malaysia. Syamir Irfan sekali lagi, dan kita melihat bagaimana kecemerlangan penjaga gol Hayden Ganley menutup peluang dan juga ruang dari dibulusi buat kali yang ketiga. Ya, satu set piece yang cuba dimainkan oleh pasukan negara, cuba mencari injektor untuk melakukan deflection, namun injektor agak lewat sedikit. Jadi peluang untuk Malaysia terus menekan pemain-pemain New Zealand. Dari dua pemain, hanya seorang pemain yang kurang untuk New Zealand. Jadi advantage untuk Malaysia di luar kawasan D. Kamal pantas lakukan autoplay dari Kamal, baseline. Itu pemain Malaysia yang dipersalahkan adalah Syahmi Irfan Suhaimi yang melakukan shielding dalam usaha merampas bola. Kali semula kawalan Malaysia. Andy untuk Ahmad Suhaimi. Lakukan yang cuba dilakukan oleh Kamal seperti tadi, jadi ditampan oleh pemain New Zealand. Ashraf, masih lagi Ashraf, tolakan ke baseline untuk Syamir Irfan, namun begitu Malaysia diberikan hanya pukulan sudut ataupun tolakan ke dalam. Andy Azmil yang bertindak sebagai kapten di suku yang ketiga dan suku yang terakhir ini. Jadi turnover untuk New Zealand. Satu serangan, hanya seorang pemain New Zealand dalam kawasan D. Pemain kedua cuba membantu, namun begitu muncul tampanan yang kurang tepat yang cuba dilakukan oleh Joti Elms. Itu juga dengan Aiden Becks. Dan melihat Aiden Becks yang kurang cermat melakukan tampanan sempurna. Jadi kurang 7 minit untuk Malaysia bangkit kali ketiga. Rentetan pukulan sudut penalti di suku yang terakhir ini diberikan. Andy terus saja kepada pemain lawan. Bola terkena kaki pemain nombor 6 seperti tadi, iaitu Aiden Fraser. Pemain nombor 5 Hickson. Namun begitu mujur tindakan dari Gus Nelson yang melakukan kontak yang kurang tepat. Bola membias untuk memberikan pukulan 16. Dilakukan oleh Rico. Andy pendek saja dari Najmi. Bantuan diberikan oleh Kamal. Jadi serangan pantas Malaysia masuki kawasan 25 dan kawasan D pula sekarang ini. Pastinya cuba mencari kaki pemain lawan. Tolakan ke tengah. Mainan diteruskan. Ruang untuk Malaysia dari Muhammad Norizam. Muhammad Khairul Norizam yang cuba membantu. Ahmad Suhaimi. Rico mengambil alih tugas Azmil sebagai sweeper. Malaysia dalam kawasan 25. Rico
Dapat melihat Ahmad Suhaimi agak terbuka, namun terus cuba melakukan hantaran ke baseline. Menerusi hantaran tinggi. Baik, kita dapat lihat di sini struktur pasukan New Zealand sangat-sangat baik dan berdisiplin kerana mereka berada pada kawasan mereka dengan baik untuk mengawal gerakan-gerakan pemain-pemain kita yang cuba untuk mencipta ruang. Tasan yang dapat dilakukan oleh Adam Ashraf Muhammad Johari. Sekali lagi gerakan dari Ashraf. Malaysia mendapatkan free hit. Perhampiran kawasan dotted 16 ela. Rico. Dari Rico. Tidak berjaya untuk mengatasi pemain nombor 12. Namun begitu ada line cut selepas ini untuk New Zealand sekali lagi. Jadi dua pemain New Zealand dilayangkan ke kuning dalam perlawanan ini. Jadi peluang terbaik untuk Malaysia. Apakah kita akan menggunakan autoplay? Kalau risiko itu perlu diambil oleh Amir Rahim untuk menjaringkan gol penyamaan pada perlawanan hari ini, sudah pasti beliau kena lakukan. Dan kita dapat lihat sudah pasti berbaki 4 minit perlawanan pada hari ini. Pasukan New Zealand akan beraksi 10 orang atau 9 orang setakat ini. Dan ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pasukan negara kita untuk menjaringkan gol penyamaan. Jadi Amir Rahim masih tidak menggunakan power play dalam perlawanan ini. 3 minit yang terakhir. Awalan yang dilakukan oleh Najmi. Jadi Malaysia masih lagi dalam keadaan advantage, kelebihan seorang pemain. Masa diteruskan. Kurang 3 minit 20 saat sekarang ini. Malaysia menyerang dari sebelah kanan. Bola tertampan terus saja kepada pemain lawan. Kira New Zealand pula cuba untuk mengancam pintu gol Malaysia. Masih lagi dalam kawasan Malaysia. Dari Benjamin Kulhan. Tackle yang dilakukan seperti tadi oleh Irfan dipersalahkan. Silapan dari Najmi. Bujur Andy yang berjaya menyelamatkan keadaan itu. Namun peluang Malaysia pula sekarang ini. Andy akan melakukan larian. Tolakan ke depan yang disusuli oleh Kamal. Masih lagi Kamal. Sedikit salah faham. Namun begitu New Zealand diberikan free hit dalam kawasan 25 mereka. Ke arah serangan dari sebelah kanan ke kiri untuk New Zealand. George gagal untuk melakukan blocking. Begitu juga dengan larian berterusan dari Daniel Thor. Bahaya untuk Malaysia. Namun Mujur berjaya diselamatkan oleh penjaga gol. Satu gerakan yang baik yang dilakukan oleh penyerang pasukan New Zealand, di mana counter attack yang baik berjaya memperdaya first defender kita untuk melakukan dummy dan melakukan hantaran kepada rakan pasukan dalam kawasan D sebentar tadi untuk melakukan percubaan yang agak baik. Danish Afnan bertindak sebagai penjaga gol. Gantikan Rafaizul. Kembali untuk Eden Bax. Dua pemain Malaysia cuba mengepung. Kurang daripada 63 saat yang terakhir. Bahaya untuk Malaysia. Diselamatkan oleh Danish Afnan. Jadi 50 saat yang terakhir. Gagal untuk disambut dengan lebih kemas. Jadi kelebihan untuk New Zealand sekarang ini. Peluang Malaysia untuk mendapatkan 3 mata penuh berdepan dengan pasukan yang berada di ranking lebih bawah, iaitu pasukan New Zealand ranking ke-13 berbanding 8 untuk Malaysia.
Dalam 20 saat yang terakhir ini, Malaysia terus diasak. Kita perlu untuk melakukan mencabar 2 lawan 1 sekarang ini untuk merampas bola. Jadi 7 saat yang terakhir. Jadi peluang Malaysia yang semakin sukar, dan itulah Seren untuk menamatkan 60 minit permainan di mana Malaysia tewas pada perlawanan yang pertama ini. Pakistan dan juga India terikat 3-3 dengan satu mata, berada di kedudukan kedua dan ketiga. Jadi kesan muktamad, kesan penuh, Malaysia tewas kepada New Zealand 2-3. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina, fahtafat minhu buduru, mithla husnika ma ra'ayna, qattu ya wajha sururi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nur